Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita berada dalam rumah Allah. Jangan lupa sama-sama kita berni'atikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal i'tikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini, kita dikurniakan ganjaran pahala i'tikaf. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan dibuang semua penyakit-penyakit, dan diberikan sihat walafiat, dan disampaikan semua kita ke tanah sucinya dalam mengerjakan haji dan umrah dan berziarah kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, alhamdulillah menyambung kembali kita dalam pelajaran manasik haji dan umrah. Dalam pelajaran minggu lepas, kita telah selesaikan daripada membicarakan tentang bab yang ke-6, iaitu bab larangan dalam ihram. Kita sudah mengatakan apabila seseorang jatuh niat haji atau niat umrah, dia itu dalam ihram. Ihram itu maknanya mengharamkan, kerana ada beberapa perkara yang asalnya halal sudah menjadi haram. Dan kita telah sebutkan 8 perkara yang diharamkan sewaktu orang itu dalam ihram. Kalau orang yang pertama dalam bab pakaian, orang lelaki dia hanya boleh pakai pakaian yang tak berjahit, iaitu 2 helai kain, tutup badannya dan tutup auratnya. Manakala pula kepala dia tak boleh pakai songkok, tak boleh pakai serban, tak boleh pakai topi, tak boleh pakai helmet. Jadi macam itulah orang lelaki dalam ihram. Dia tak boleh pakai baju, tak boleh pakai seluar, tak boleh pakai singlet, seluar dalam, semua tak boleh. Dan demikian pula dalam bahagian masalah kasut atau selipar, dia tak boleh pakai seperti mana kita biasa pakai. Kenapa? Kerana dia tak boleh pakai kasut atau boot, ataupun dia memakaikan stocking, ni tak boleh. Sebab itu semua dilarang. Yang dia boleh pakai hanyalah selipar atau sandal. Itu pun dengan syarat. Syaratnya tak boleh nampak dia punya jari-jari kaki dan tak boleh nampak dia punya mata kaki dan tumit. Jadi itu perkara dijagalah orang lelaki. Ada pun orang perempuan, dia boleh pakai baju apa pun. Dia boleh pakai baju Melayu, baju Punjabi, dia boleh pakai baju Tionghoa. Asalkan pakaian itu menutup aurat, tak menampakkan warna kulit, tak menampakkan tubuh badan, bentuk tubuh badannya, dan bagi demikian juga tak pula dia tu terbuka aurat. Jadi dia punya pakaian semua boleh macam biasa. Cuma yang dia tak boleh ialah dia tak boleh menutup muka dan dia pun tak bolehlah bersarung tangan. Jadi itulah yang dilarang bagi orang perempuan dalam masa ihram. Dan kita juga telah mengatakan bahawa larangan dalam ihram tu ialah bahawa dia tak boleh memakai wangi-wangian. Minyak atar ke, ataupun sabun wangi ke, atau obat gigi yang wangi ke, ya. Semua tu tak boleh. Sebab apa? Itu larangan dalam ihram. Dan demikian juga apabila dia dalam ihram, dia tak bolehlah memakan makanan yang dimasakkan dengan wangi-wangian. Itu yang telah kita sebutkan. Dan kalau dia nampak hajar aswad tu kosong, dia nak cium hajar aswad, hajar aswad pun tak boleh cium. Kenapa? Kerana ada minyak atar yang disapu atas hajar aswad tersebut. Jadi dengan itu, dia tak bolehlah melakukan perkara yang bersangkut paut dengan wangian dia. Dan yang ketiga, dia dilarang daripada memenyakkan rambut, kepala dan janggut. Jadi yang dilarang hanya rambut kepala dan janggut. Selain daripada itu, boleh dia pakai minyak. Misal kata nak pakai minyak panas, nak gosok badan dia, ataupun nak pakai minyak kapak, nak sapu kepala dia, pening kepala dia dekat dahi dia sapu. Itu harus boleh. Kenapa? Sebab itu bukan namanya kepala. Yang dilarang ialah rambut di kepala dan yang di janggut. Cuma minyak-minyak yang nak pakai kat badan ni, walaupun boleh, tapi syarat jangan ada campur wangian. Dan larangan yang keempat yang kita dah sebutkan, larangan memotong rambut dan kuku. Jadi orang dalam ihram
tak boleh gugurkan rambut dia, garuk-garuk jatuh rambut, tak boleh. Kalau sekira tak sengaja, tak berdosa. Tapi kalau rambut dah jatuh satu helai, dia kena bagi makan orang miskin satu cupak makanan, tak sampai 1 kilogram lah. Kalau 2 helai, dia kena bagi 2 cupak makanan kepada orang miskin Mekah. Kalau 3 helai sekaligus jatuh, sekaligus digaruk-garuk 3 helai jatuh, dia kena bayar dam. Dam tu apa? Iaitu dia boleh pilih lah. Dia antara dia bagi, dia sembelih 1 ekor kambing, ataupun dia bagi 6 orang miskin makan, 3 gantang, ataupun dia puasa 3 hari. Itu dia boleh pilih lah mana salah satu. Jadi begitulah ya, dalam masa kita ihram, jagalah. Jangan sampai kita garuk-garuk ya, atau sikat-sikat rambut tapi sampai jatuh rambut kita. Dan demikian juga kita telah mengatakan bahawa orang dalam ihram tu dilarang melangsungkan pernikahan. Jadi orang dalam ihram tu baik dia pengantin lelaki atau pengantin perempuan ataupun wali nikah atau saksi, kalau salah satu pada 4 orang ini dalam ihram, nikah itu tak sah, tak pakai. Jadi kalau sekira orang itu dia kerjakan ibadat haji atau umrah, kemudian dia tak sempurnakan rukun-rukunnya, umpamanya dia tawaf, tawaf dia tu tak sah. Kenapa tak sah? Sebab dia tak ada wuduk. Dia dah batal wuduk tapi dia terus tawaf. Dia masih lagi hukum dalam ihram. Walaupun dia dah tukar baju, dia ingat dia dah habis, tapi masih hukum dalam ihram. Apabila dia balik, dia jadi bapa pengantin, nikahkan anak perempuan dia. Tak sah nikah anak perempuan dia. Berat tu. Jadi jagalah ya, kita buat kerja ibadat haji atau umrah ni, walaupun sunat. Aku dah pernah buat dah dulu. Ini sunat. Walaupun sunat, kalau tidak sah kau punya kerja ibadat haji atau umrah tu, maka kau masih lagi dalam patang larang ihram. Itu kena jaga. Dan demikian juga kita telah mengatakan, orang yang dalam ihram tu dilarang melakukan persetubuhan dan sekalian perkara yang membawa pada pendahluannya. Pendahluan tu maknanya iaitu dia memegang-megang dengan bernafsu, dia cium isterinya atau peluk-peluk. Itu semua dilarang dalam masa ihram. Dan kalau sekiranya dia lakukan persetubuhan, maka apa jadi? Maka akan berjadilah 4 hukum atasnya. Pertama, batal hajinya. Dan kalau dia buat umrah, batal umrahnya. Dan wajib sempurnakan hajinya. Kalau dia buat umrah, wajib sempurnakan umrahnya. Dan yang ketiga, wajib diqadakan hajinya pada tahun akan datang. Kalau dia buat umrah, bolehlah dia qada hari itu pun dia boleh qada cepat saja. Dan wajib sembelih 1 ekor unta. Tak mainlah kambing. Kambing untuk kes kecil. Ini kes besar punya. Itu kalau dia sengaja melakukan persetubuhan dalam keadaan dia sedar, dia dalam ihram. Tetapi kalau dia terlupa atau dia jahil, dia tak tahu bahawa hukumnya tak boleh dia melakukan hubungan suami isteri, maka itu tak ada kena bayar denda. Cuma istighfar minta ampun sajalah pada Allah. Dan kita dah sebutkan larangan ke-7, larangan memburu binatang darat. Jadi orang dalam ihram, masa dalam ihram dia tak boleh memburu. Alhamdulillah kita berzaman sekarang tak ada timbul masalah ya. Sebab apa? Kita dalam perjalanan kita di Mekah, Madinah, semuanya banyak restoran-restoran. Dan jemaah pun tidaklah lama perjalanan. Lebih kurang 6 jam saja daripada Madinah pergi ke Mekah. Jadi taklah timbul masalah nak memburu. Dan yang ke-8 yang terakhir ialah larangan fusuk dan jidal. Apa tu fusuk? Fusuk tu makna kita membuat maksiat. Maksiat tu kita melihat wanita dengan nafsu, atau kita mengumpat, atau kita mengata orang, ataupun kita mengambil harta orang, ambil selipar orang, ataupun jidal. Jidal tu kita bergaduh, kita bertengkar, kita berdebat. Itu tak boleh dalam masa ihram. Kena banyak sabar. Orang tolak kita ke, orang pijak kaki kita, kita kata apa? Cobaan. Ini betul-betul cobaan. Allah nak test kita. Tengok kita sabar ke tidak. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi begitulah dia 8 perkara yang dilarang dalam ihram. Hendaklah kita jaga sepanjang dalam ihram. Dan kemudian hari ini kita akan masuk pula bab yang ke-7 pula. Iaitu pada bab yang membicarakan tentang rukun, wajib dan jenis-jenis haji.
Alhamdulillah. Jadi kita tahu bahawa semua ibadat ada rukun-rukunnya. Dan demikianlah juga bab solat, ada rukun solat. Kita tiap-tiap hari kita kerjakan 5 waktu solat. Berapa rukun solat kaum bapa? Tak dengar? 13. Alhamdulillah. Nasib baik ada satu orang jawab. Kalau tak ada, jatuh nama company kaum bapa. Jadi rukun solat 13 perkara. Jadi kalau sekira dalam puasa pun ada rukun dia. Dan begitulah zakat dan seterusnya, haji pun ada rukun juga. Jadi kalau rukun haji kita nak ingat, senang saja. Kita ingat rukun iman. Berapa rukun iman kaum ibu? 6 perkara. Jadi kalau rukun iman 6 perkara, rukun haji pun 6 perkara. Senang saja, tak banyak. Apa tu 6 perkara? Pertama ialah niat. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempatnya, sa'i. Yang kelimanya, bercukur atau bergunting. Dan yang keenamnya, tertib pada kebanyakan rukun. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. 6 perkara. Pertama, niat. Kedua, wukuf di padang Arafah. Ketiga, tawaf ifadah. Apa tawaf ifadah? Tawaf ifadah tu tawaf rukun lah, tawaf haji. Dan yang keempat, sa'i. Dan yang kelima, bercukur atau bergunting. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Kenapa pula tertib pada kebanyakan rukun? Ada rukun dia boleh melompat pula. Macam mana? Sa'i ni dia boleh lompat sebelum pergi wukuf Arafah. Kenapa pula boleh? Itu nanti kita sampai babnya kita akan bincangkanlah ya. Jadi itulah sebab namanya tertib pada kebanyakan rukun. Ini 6 rukun haji. Jadi kalau sekiranya rukun haji itu 6 perkara, orang yang buat umrah pun senang juga rukun dia. Kita ingatlah rukun Islam. Berapa kaum bapa rukun Islam? 5 perkara. Alhamdulillah. Jadi kalau orang tanya rukun Islam, rukun Islam 5. Jadi kalau rukun iman, rukun iman 6. Jadi kalau sekiranya orang tanya rukun umrah, rukun umrah 5. Sama macam rukun Islam. Apa dia? Yang pertama, niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempatnya, bercukur atau bergunting. Yang kelima, tertib. Di sini dia sebut tertib sahaja. Artinya apa? Mesti go in order, one by one. Tak boleh lompat-lompat. Niat, lepas tu tawaf, lepas tu sa'i, lepas tu bercukur atau bergunting, atau tertib. Sama juga macam rukun haji ya. Ya, sama. Cuma dia tak ada apa tuan-tuan? Dia tak ada wukuf Arafah. Itu saja. Jadi sebab itulah ibadat umrah juga dia dinamakan sebagai haji kecil. Sebab dia sama haji sama. Cuma bezanya tak ada wukuf Arafah. Jadi sebab itulah dalam kita membicarakan rukun Islam 5 perkara. Apa tu 5 perkara? Mengucap 2 kalimah syahadah. Mendirikan 5 waktu solat. Puasa bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat. Dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi bila sebut haji ke Baitullah rukun yang kelima, dalam mazhab Syafi'i kita dan juga mazhab Hambali rahimahumullah, semoga Allah merahmati kedua ulama kita itu, mengatakan haji dan umrah, bukan haji saja. Kenapa? Sebab umrah pun dia termasuk hukum haji. Cuma namanya haji kecil. Jadi kalau sekiranya zaman sekarang ni nak pergi haji, nak kena register dengan MUIS, nak tunggu kota. Kota sekarang siapa register hari ni, dia dapat nombor QU dia untuk tahun 2062. Lagi berapa tahun tu? Lagi 42 tahun. Alamak, hidup ke mati pun tak tahu. Habis kau tak pergi ke? Tak pergilah, tak ada queue nombor aku belum sampai. Wajib pergi juga. Pergi apa tu? Pergi umrah. Umrah pun wajib. Kau ingat haji saja. Umrah pun wajib juga. Macam tu. Macam itulah dia tuan-tuan. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Rukun umrah sama rukun haji sama saja. Cuma bezanya kurangnya satu, iaitu dia tak ada wukuf Arafah. Jadi kalau sekiranya wukuf Arafah ni untuk haji, dia setahun sekali. Jadi orang pergi haji setahun sekali. Tapi kalau umrah
Umrah dia boleh sepanjang tahun. Bila-bila pun boleh. Kerana dia tak ada wukuf Arafah. Itulah beza dia tuan-tuan ya. Jadi bila kita kata rukun ni, rukun tu apa makna rukun? Rukun ni dia mesti nak buat. Jika salah satu ditinggalkan, tak boleh diganti orang, tak boleh diganti dengan dam, bayar denda. Haji atau umrah dia tidak sah. Oh, very strict order. Ustaz, saya tak boleh nak pergi tawaf lah Ustaz. Saya tak kuat, saya sakit, saya tak sihat. You tak tawaf haji, no hajj for you. Habis. Habis kau punya duit ribu-ribu semua. Tak ada menggunanya. Ustaz, saya tak boleh pergi sa'i lah. Saya tak kuat, saya tak sihat. You tak sa'i, you punya umrah tak sah. Tak ada umrah untuk you. Alamak, saya nak bayar lah berapa dia punya denda. Tak ada, tak terima bayar-bayar. Oh, saya nak wakilkan abang saya. Nak wakilkan pegawai saya. Tak ada, tak terima wakil. Very strict ya. Yes, no compromise. Itu haji, itu rukun dalam ibadat haji dan umrah tuan-tuan ya. Habis macam mana ustaz kita dah tak boleh nak jalan, kita sakit. Tak boleh jalan, ambil wheelchair, tolakkan dia juga. Pergi pusing tawaf. Nah macam tu. Ustaz saya nak duduk pun tak boleh ustaz. Saya bukan kata nak jalan, duduk pun tak boleh duduk. Kita baringkan ke atas keranda, angkat macam mayat, pusing keliling Kaabah. Macam tu. Yes. Nampak tuan-tuan. Maknanya tak ada kompromis. Rukun mesti buat. Sakit ke tak sakit ke mesti buat. Tapi kalau tak buat, tak adalah haji dia, tak adalah umrah dia. Oh, Masya Allah. Itulah namanya rukun tuan-tuan ya. Tapi dalam ibadat haji dan umrah, ada pula namanya wajib. Apa tu wajib? Macam kita tahu jugalah dalam ibadat pun mana wajib tu mesti buatlah. Jadi kalau sekiranya dalam ibadat haji, wajib haji sama juga banyaknya macam wajib, macam rukun haji. Rukun haji 6 perkara. Wajib haji pun 6 perkara juga sama. Apa dia? Yang pertama ialah dia ihram, berniat dari miqat. Yang mana berniat tu jatuh niat lah, aku niat haji ya daripada miqat. Miqat tu apa? Tempat yang ditetapkan. Yang kedua bermalam di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah. Yang ketiganya melontar jamrah Aqabah pagi 10 Zulhijjah. Yang keempatnya bermalam di Mina malam 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keempatnya melontar 3 jamrah pada siang hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang keenamnya ialah menjauhi larangan ihram. Alhamdulillah, yang nombor 6 ni kita dah khatam dah minggu lepas. Perkara yang dilarang dalam ihram. 8 perkara yang telah kita sebutkan tadi. Jadi itulah dia tuan-tuan. 6 wajib haji. Jadi itu orang buat haji, dia ada Muzdalifah, dia ada Mina, dia ada melontar jamrah. Tapi kalau orang yang buat umrah, dia tak ada Muzdalifah, tak ada Mina, tak ada melontar. Jadi berapa wajib umrah? Senang saja. Wajib umrah 2 perkara. Pertama ialah jatuh niat dari miqat. Yang kedua menjauhi larangan ihram. Alhamdulillah, senang saja. Yang menjauhi larangan ihram dah pun kita belajar. Dan insya-Allah menjatuhkan niat dari miqat akan kita belajar hari ini pula. InsyaAllah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, apa beza Ustaz? Tadi kata rukun, ini kata wajib. Wajib tu apa benda? Wajib tu makna mesti buat lah. Sesuatu yang mesti dikerjakan. Tapi jika salah satu yang tak dapat dibuat, maka di antaranya boleh kita wakilkan orang. Antaranya juga boleh kita bayar dengan denda. Dan haji dan umrahnya tetap sah. Kata wajib. Yes, tapi dia ringan sikit. Maknanya saya sakit Ustaz, saya tak boleh pergi melontar jamrah. Okey, saya wakilkan Ustaz atau pegawai, saya wakilkan lontarkan jamrah Aqabah untuk saya. Alhamdulillah, orang pun lontarkan, aku lontar untuk niatkan pada Fatimah binti Ahmad. Dia pun lontarkan. Sah dia punya haji dia. Macam tu juga, Ustaz, saya tak boleh jatuh niat kat miqat. Kerana saya terlupa, saya tak jatuhkan niat kat miqat. Habis macam mana? Oh, ini wajib haji. Kau punya haji sah, tapi wajib bayar dam, 1 denda. Nampak? Wajib tu mesti buatlah. Tapi kalau tak buat,
maka dia ada kena dam, kena denda. Ada yang kena pula dia boleh wakilkan orang. Ringanlah sikit ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dalam ibadat haji dan umrah. Kita ingatlah ya, berapa rukun haji? 6 perkara. Berapa rukun umrah? 5 perkara. Senang saja. Kita ingat, seperti mana rukun iman, 6 perkara, rukun Islam 5 perkara, macam itulah. Rukun iman 6 perkara. Jadi kita ingat rukun haji 6 perkara. Senang. Dan wajib haji pun 6 perkara. Tapi wajib umrah dia ringan lagi 2 perkara saja. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita masuk pula dalam membicarakan tentang jenis-jenis haji. Orang nak buat haji ni ada macam-macam cara. Dia ada 3 cara yang dia boleh buat haji dia. Jadi 3 haji ini atau 3 cara buat haji ini semuanya sudah pun berlaku di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang yang kerjakan haji, kita boleh pilih cara yang macam mana kita nak. Jadi yang pertama ialah haji ifrad. Haji ifrad, apa tu? Ifrad dari segi bahasa mengesakan. Satu membuat yang pertama, yang satu dulu. Apa tu yang satu dulu? Pertama dia buat haji. Daripada Singapura dia datang, dia niat aku niat haji. Ataupun dia daripada Madinah dia datang ke Mekah, aku niat haji. Dia pun duduklah dalam pantang larang ihram haji sampailah dia pergi ke Arafah. Arafah 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah dia pergi pula ke Mina, dia melontar jamrah Aqabah, 7 anak batu, dia pun bergunting ataupun bercukur, dah pakai baju biasa. Alhamdulillah. Ustaz, berapa lama tu dia nak pakai dalam ihram tu? Dia nak dalam pantang larang ihram tu berapa lama? Ikutlah daripada saat dia jatuh niat. Kalau dia jatuh niat 1 Zulhijjah, dia naik flight dia 1 Zulhijjah, dia pun niat aku niat haji. Dia pun pergi ke Mekah. Daripada jatuh niat tu 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah wukuf Arafah. 10 Zulhijjah baru dia melontar di Mina dan dia pembuka ihram. 10 hari ya. Alamak, tak sanggup lah aku. Aku ni masalah banyak ni. Penyakit pun macam-macam. Rambut selalu gugur. Kalau orang yang macam tu, dia boleh pilih cara haji yang lain pula. Jadi orang haji ifrad, orang yang sihat, yang kuat, yang boleh tahan, yang tak ada banyak problem. No problem, saya boleh buat. Alhamdulillah. Lepas dah habis haji dia semua dah komplit, baru buat umrah. Itu caranya. Itu nama haji ifrad. Tak kena denda apa-apa, tak ada bayar dam. Tapi kalau dia tak sanggup lah, sebab macam saya sebut tadi, mungkin dia tu orang yang macam-macam penyakit, ada masalah, maka dia boleh pilih cara haji yang kedua, iaitu haji tamattu. Apa tu tamattu? Tamattu tu makna bersenang-senang. Bersenang-senang tu maknanya dia ni datang buat umrah dulu. Daripada Singapura dia terbang, aku niat umrah. Atau dia datang daripada Madinah ke Mekah, aku niat umrah. Dia buat umrah dulu. Sampai Mekah, dia tawaf umrah, dia sa'i umrah, dia gunting rambut, dia pun dah buka pakaian ihram dia, pakai baju biasa. Dah boleh pakai minyak atar, boleh garuk kepala, boleh sama suami isteri. Ringannya. Nanti apabila dia nak pergi ke Arafah, besok 9 Zulhijjah. Hari ni kita berangkat ke Arafah 8 Zulhijjah, dia pun mandi, pakai ihram balik, dia pun niat, aku niat haji. Jadi orang ni senang lah, tak panjang lah pantang larang dia. Sebab dia datang, dia buat umrah dulu. Lepas habis umrah, baru buat haji. Kalau haji ifrad, dia buat haji dulu. Lepas tu baru umrah. Kalau haji tamattu, dia buat umrah dulu. Kemudian baru haji. Senang. Sebab tu nama tamattu, senang-senang. Tapi dia kena ketuk. Kena ketuk? Apa Ustaz? Tak adalah, bukan kena ketuk apa. Kena bayar dam. 1 ekor kambing, disembelih,
dibagi makan pada orang miskin Mekah. Orang Mekah je, orang luar tak boleh. Itu hukum dia. Iaitu hukum orang yang buat haji tamattu. Senanglah sikit Ustaz. Saya ini ada problem macam-macam penyakit. Alhamdulillah lah saya nak buat haji tamattu. Silakan. Itulah kalau orang yang buat haji dia boleh pilih. Ifrat atau tamattu. Ada pula orang ada masalah. Masalah apa? Dia tak ada cuti panjang. Dia punya masa cuti tu pendek saja. 14 hari Ustaz. Saya macam mana nak pergi haji? Saya cuti tahun ni 14 hari. Sekarang sudah ada pakej pendek. Pakej pendek ETM Fauzi 15 hari saja. Kau boleh tunaikan ibadat haji kau. Macam mana tu? Kita datang, kita buat haji. Habis haji saja. Hari ni habis haji. Besok terus pergi Madinah. Duduk 2-3 malam. Terus balik Singapura. Tak duduk lama ke? Tak buat umrah ke? Tak ada time nak buat umrah. Tak ada time nak buat umrah. Habis macam mana? Dia buatlah haji. Haji kiran. Haji kiran. Apa tu? Haji bersama-sama. Mana bersama-sama tu apa? Dia buat haji dan umrah sekaligus. Macam mana sekaligus? Jadi bila dia nak kapal terbang, dia niat. Aku niat haji dan umrah. Berihramku dengan keduanya kerana Allah. Boleh ke Ustaz? 2 sekali dalam satu niat? Yes, boleh 2 sekali dalam satu niat. Itu nama haji kiran. Apabila selesai ibadat haji, selesailah ibadat umrah dia sama. 2 in 1. Bagusnya. Nampak tuan-tuan? Senang kan? Dia tak payah nak pergi ulang lagi, buat umrah lagi, tak payah dah. Apa yang dia buat haji itu, itulah juga dapat ibadat umrahnya. Tapi dia kena bayar dam 1 ekor kambing. Apa tu makna dam? Bukan main dam tuan-tuan. Kau punya, kau tolak, aku tolak. Bukan tu. Dam ni maknanya dalam bahasa Arab darah. Darah? Kenapa pula nama darah? Sebab bila kambing tu disembelih, mengalir darah. Itulah namanya dam. Jadi apabila orang yang buat haji tamattu atau haji kiran, dia kena bayar dam 1 ekor kambing, disembelih, dibagi orang miskin makan di Mekah. Itu hukum dia. Jadi mudahlah. Boleh. Orang yang kata saya tak boleh pergi haji, saya tak ada cuti. Jangan bohonglah. Ada, boleh kau pergi. Habis pendek lah. Nak duduk lama-lama nanti kau pergi umrah, kau duduklah lama kat Mekah. Duduk lamalah buat ibadat. Tapi untuk haji, buat haji saja dulu. Ini untuk, dan dapat juga pahala umrahnya. Alhamdulillah tuan-tuan ya, agama Islam kita ni mudah. Nabi telah tunjukkan kita cara ad-dinu yusrun. Apa kata Nabi? Agama tu mudah ya. Tak adalah susah. Ustaz ni semua ni betul ke? Boleh ke kita buat? Nabi kita kan buat haji tu sekali. Nabi buat haji sekali tuan-tuan. Bukan 2 kali. Sekali saja. Kita kata last umur Nabi tu, masa Nabi sebelum wafat 3 bulan, Nabi SAW buat haji. Itulah dia haji, the only one, the first and the last. Tetapi macam mana pula 3 macam haji ni? Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kami pergi bersama Rasulullah SAW pada waktu haji wada, haji perpisahan. The last haji yang Nabi buat. Maka di antara kami ada yang berihram dengan umrah. Jadi dia buat umrah dulu. Kalau buat umrah tu namanya haji apa tuan-tuan? Tak dengar? Haji tamattu. Dia buat umrah dulu. Dan itu antara kami buat umrah dulu. Ada yang berihram dengan haji serta umrah. Jadi dia niat haji dan umrah. Itu haji apa namanya? Haji kiran. Tengok. Sahabat ada buat haji tamattu. Ada buat haji kiran. Dan ada yang berihram dengan haji saja. Itu kalau ihram haji saja tu, makna dia datang niat haji saja. Itu namanya haji apa tuan-tuan? Haji ifrad. Dia datang, dia niat haji. Habis Rasulullah SAW buat macam mana? Sedangkan Rasulullah SAW sendiri berihram dengan haji. Jadi Nabi buat haji apa tuan-tuan? Haji ifrad. Nabi buat haji ifrad. Nabi buat datang dengan niat haji. Jadi Ustaz, kalau kita dah nak buat haji, mana yang afdal Kita nak pilih yang mana satu? Haji tamattu ke? Haji kiran ke? Haji ifrad? Dalam masalah ini,
alim ulama ada beza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan yang afdal haji ifrad. Kalau tak boleh buat haji ifrad, baru buat haji tamattu'. Tak boleh buat haji tamattu', baru haji kiran. Kenapa? Sebab hadis Siti Aisyah tadilah. Siti Aisyah kata, Kana Rasulullah SAW afrada haj. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengifradkan haji. Jadi Nabi buat haji ifrad. Oh, saya nak buat haji ifrad lah macam tu. Oh, saya nak ikut sunnah Nabi. Oh, saya boleh. Saya orang muda, saya sihat. Silakan. Itu pilihan anda lah. Nak pilih yang afdal. Baguslah tu. Sebab dia sihat, dia tak ada masalah. Tapi dalam mazhab Hambali, bukan. Hambali kata, yang afdal ialah tamattu'. Tamattu'. Berdasarkan suatu hadis, Jabir bin Abdullah. Hadisnya panjang lah. Jadi kesimpulan hadis tu, Nabi SAW mengatakan, kalau aku panjang umur hidup tahun depan, aku nak buat umrah dulu. Nabi dah bercita-cita nak buat umrah dulu. Jadi ulama-ulama mazhab Hambali kata, tengok Nabi nak buat umrah. Kalau panjang umur Nabi nak buat. Tapi Nabi tak sampai tahun depan. Balik pada haji 3 bulan, Nabi SAW pun kembali ke rahmatullah. Tapi Nabi sudah bercita-cita nak buat umrah dulu. Jadi kata mazhab Hambali, umrah yang afdal. Manakala pula dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan yang afdal ialah kiran. Kiran? Kiran lebih afdal. Berdasarkan sepotong hadis yang di mana Nabi SAW berada di Wadi Aqiq, telah datang kepada aku pada malam tadi seorang malaikat dari Tuhanku, Allah Azza wa Jal, maka dia berkata, sembayanglah 2 rakaat di wadi yang berkat ini, dan katakanlah niat haji, niat umrah dalam haji. Maknanya apa? Gabungkan umrah dan haji, 2 in 1. Haji apa tu? Haji kiran. Sebab tu sini kita tuan-tuan dan puan-puan ya, kita sebagai umat Islam, kita bersama-sama beberapa pendapat ulama, kita hormati pendapat-pendapat mereka. Ada orang nak buat haji tamattu', silakan. Jangan komen. Kau punya tak afdal, aku punya ifrad lagi afdal. Jangan gaduh-gaduh. Habis Ustaz, mana satu kita nak buat ya? Jawapan saya, yang paling afdal sekali ialah haji mabrur. Haji mabrur ialah haji yang diterima Allah. Itu yang afdal. Kalau buat haji ifrad ke, tamattu' ke, kiran ke, tapi tak diterima Allah, tak guna juga. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Itu yang paling afdal, haji mabrur. Baiklah, jadi kita dah selesai membicarakan daripada jenis-jenis haji. Kita pun dah selesai daripada membicarakan rukun haji dan rukun umrah. Masuk kita pada bab yang ke-8, iaitu di muka surat 109, niat dan miqat. Itulah dia tuan-tuan ya, sebagai rukun haji dan rukun umrah yang pertama, niat. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi semua amal ibadat kita, maupun sembahyang, maupun puasa, maupun kita keluar zakat, mesti ada niat. Itulah haji dan umrah pun mesti niat itu yang pertama sekali. Sebab itulah sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan bergantung kepada niat. Jadi kita niat itu membezakan amalan ibadat dengan amalan adat. Adat tu apa? Adat tu kebiasaan. Kau hari ni tak makan Taklah, aku nak on diet lah. Dia dapat on diet saja. Hari kau tak makan? Taklah, aku puasa. Dia puasa dapat pahala. Yang on diet tak dapat pahala. Jadi di sini dua-dua tak makan. Tapi apa yang membezakan dia ni dapat pahala, dia ni tak dapat pahala? Yang dapat pahala kerana dia niat puasa. Yang tak dapat pahala kerana dia cuma on diet saja. Nampak tuan-tuan? Jadi niat itu membezakan antara ibadat dengan adat. Baiklah, dalam membahaskan perkara niat ini, kita perlu tahu pula, iaitu bilakah waktu untuk jatuhkan niat? Bila nak jatuh niat? Dan keduanya, di manakah tempat untuk jatuhkan niat? Nak niat haji, niat umrah tu bila Ustaz? Nak jatuhkan niat haji, niat umrah tu kat mana pula? Jadi dengan itulah
kita namakan kedua-duanya waktu dan tempat jatuh niat ialah miqat. Miqat itu maknanya tempat dan juga waktu jatuh niat. Naik haji ataupun niat umrah, ya. Jadi kalau sekiranya kalau yang bersangkut paut dengan waktu namanya miqat zamani. Yang bersangkut paut dengan tempat namanya miqat makani. Itulah dia tuan-tuan, dua nama, miqat zamani dan miqat makani. Zaman tu zaman lah. Makan itu bukan makan nasi, tapi makan itu mana tempat, ya. Jadi dalam membicarakan tentang miqat zaman ni, untuk orang yang nak pergi haji, bila orang yang nak pergi haji boleh jatuh niat? Dia boleh jatuh niat pada bulan-bulan haji. Bulan haji, bila tu? Bulan haji Syawal, Zulkaidah dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ini tempoh masa dia boleh jatuh niat haji. Jadi kalau dia datang Mekah, bulan Syawal, dia niat, aku niat haji, sah sebab sudah masuk waktunya. Dia akan datang bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tengah hari. Dia pun niat, aku niat haji. Tak sah. Sebab apa? Dah habis dah. Dia 10 Zulhijjah tu sampai subuh saja. Nampak tuan-tuan? Ustaz, kenapa ni 2 bulan 10 hari saja? Itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashurum Ma'lumat. Ibadat haji pada beberapa bulan yang tertentu. Bukan sepanjang tahun. 1 bulan, 2 bulan, 10 hari. Itu saja. Beberapa bulan tertentu. Jadi kalau orang datang bulan Ramadan pergi Mekah, aku niat haji. Tak sah. Belum masa waktu. Macam sekarang orang masuk Masjid Darul Makmur. Sekarang pukul apa? 11.20. Dia pun niat, aku sembahyang fardu zuhur. Belum masa zuhur lagi lah. Tak sah awak sembahyang zuhur. Nampak? Belum masuk waktu. Jadi begitulah dia tuan-tuan, ya. Untuk orang yang nak jatuhkan niat haji, dia kena tunggu bulan Syawal atau Zulkaidah dan atau 10 hari awal Zulhijjah. Itu masa dia untuk orang yang nak buat haji. Ustaz, bila kita boleh jatuh niat umrah? Adapun miqat zamani umrah ialah sepanjang tahun. Masya Allah. Harus dia berihram dengan umrah pada bila-bila masa tanpa makruh. Alhamdulillah. Hatta pada hari orang pergi Mekah, orang pergi Arafah, orang buat melontar. Saya tak nak buat haji, saya dah haji tiap-tiap tahun. Orang pergi Arafah, saya nak buat umrah. Boleh, silakan. Tapi kalau dia dalam ibadat haji lagi, belum habis haji nak buat umrah, tak boleh. Kena habiskan orang yang haji dulu. Tapi kalau dia tak ada kena mengena dengan haji, kita sekarang ni, hari ni nak pergi umrah, besok nak pergi umrah, lusa nak pergi umrah, boleh pergi. Ustaz, tak boleh. Sekarang Saudi dia tutup, dia tak bagi masuk Jeddah. Sorry. Sekarang tunggu dulu. Tapi nanti kalau dah dibuka, boleh sepanjang tahun boleh pergi umrah. Alhamdulillah. Jadi ibadat umrah ni tak ada masa terhad. Bila-bila masa pun boleh. Melainkan kalau dia dalam ihram haji, dia belum selesai haji, itu dia kena selesaikan dulu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk orang yang nak jatuhkan niat haji, nak jatuhkan niat umrah. Okey, kita nak jatuhkan niat ni, kat mana nak jatuhkan niat? Itulah namanya miqat makani, ya, tempat jatuhkan niat. Di manakah dia nak jatuhkan niat? Dia untuk orang niat haji, niat umrah. Kalau kita ingat balik, ini adalah merupakan wajib haji dan wajib umrah yang pertama. Kita dah sebut tadi kan, bahawa rukun haji pertama niat. Wajib haji pertama jatuh niat di miqat. Macam tu juga rukun umrah pertama niat. Dan wajib niat yang wajib umrah pertama jatuh niat di miqat. Di miqat tu kat mana miqat dia? Miqat tu mana tempat lah. Tempat-tempat tu telah disiapkan oleh Nabi kita SAW. Apa tempat tu? Kalau orang tu datang daripada Madinah, tempatnya jatuh niat dah di Zul Hulaifah. Sekarang ini dikenali sebagai Bir Ali. Jadi kalau kita tengok peta ni tuan-tuan, ya, ni Madinah, di utara Mekah. Jadi kita keluar pada Madinah,
kita berhenti di Zulhulaifah. Sekarang orang panggil Bir Ali lah. Lebih kurang dalam 15 minit dah sampai. 10 minit pun dah sampai. 10 kilometer je. Dia sampai sini, dia pun semain sunat ihram 2 rakaat. Dia pun jatuh niat, aku niat haji. Ataupun aku niat umrah. Teruslah dia pergi ke Mekah. Itu kalau dia datang daripada Madinah Munawarah. Kalau dia datang daripada negeri Syam. Syam tu kat mana Ustaz? Negeri Syam tu termasuklah Jordan, Palestin, Syria dan Lebanon. Dia jatuh niat di Johfa. Johfa, kat mana Johfa? Johfa tu ada persisiran Laut Merah. Kalau sekira orang datang daripada Damascus, ni Syria. Daripada Amman, ni Jordan. Daripada Baitul Maqdis, ni Palestin. Dan kalau Beirut pula daripada Lebanon. Ini semua negeri sebelah utara Mekah ni namanya Syam. Jadi kalau mereka datang zaman dulu, mereka jalan darat. Lalu di tepi Laut Merah, sampailah di Johfa. Sampai Johfa mereka pun jatuh niat. Kemudian terus pergi ke Mekah. Ini mikat untuk orang Syam. Ini Bir Ali mikat untuk orang Madinah. Kalaulah sekiranya dia datang daripada Najd. Najd tu kat mana? Najd tu sekarang ini ialah dikenali sebagai Riyadh, ibu negeri Saudi Arabia. Dia jatuh niat kat mana? Karnul Manazil. Karnul Manazil? Mana Karnul Manazil? Ini dia Karnul Manazil. Jadi kalau sekiranya dia datang pada Riyadh, ibu negeri Saudi Arabia di sebelah timur Mekah, dia pun datang jalan padang pasir sampai di Karnul Manazil, dia pun stop dan dia pun jatuhkan niat, dia terus pergi ke Mekah. Kalau dia datang daripada negeri Yaman, Yaman tu kat mana? Selatan Mekah. Ya ni Yaman. Dia jatuh niat di Ya Lam-Lam. Ini macam dia panggil orang, Ya Lam-Lam. Tu nama dia, gelaran dia lah. Ya Lam-Lam kat selatan Mekah. Jadi kalau orang datang pada Yaman, daripada Laut Merah ya, masuk ke Laut Merah, sampai ke Ya Lam-Lam, dia pun jatuh niat haji atau niat umrah. Datuk nenek kita dulu naik kapal laut. Bila pergi ke Mekah, dia datang masuk ke laut Indian Ocean, lepas tu masuk Red Sea, Laut Merah. Bila dia sampai ke laluan bersetentangan dengan Ya Lam-Lam, mereka pun jatuh niat haji atau niat umrah sebelum sampai ke Jeddah. Itulah. Dan kalau sekiranya orang yang datang pada negeri Iraq jatuh niat ke mana? Di Zatul Irqin. Zatul Irqin, ni Zatul Irqin. Jadi kalau dia datang daripada Iraq, daripada Baghdad, daripada Kuwait, dia akan lalu padang pasir, dan kemudian dia akan berhenti di Zatul Irqin, dia jatuhkan niat, kemudian dia terus pergi ke Mekah. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Tempat-tempat ini sudah disebutkan dan ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Nabi kita orang Singapura ni Nabi tak sebut. Memang dalam hadis Nabi pun tak sebut Singapura. Sebab Singapura pun masa tu pun tak ada lagi. 1400 tahun dulu. Yang ada Temasek aja. Habis macam mana Ustaz? Kita ikut kepada apa yang Nabi kata. Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tempat-tempat itu untuk penduduk negeri-negeri tersebut dan mereka yang bukan penduduknya yang melaluinya untuk tujuan haji dan umrah. Nampak? Kita memanglah Nabi tak sebut Singapura. Tapi kita lalu dia kat situ. Jadi kalau kita datang dari Singapura. Dari Singapura kita datang naik flight kita pun flight terus kita pergi ke Jeddah. Kita terus pergi Jeddah. Kita pun stop kat Jeddah. Kita pun pergi Madinah dulu. Lepas Madinah, kita nak keluar nak pergi mana? Pergi Mekah lah. Kita siap-siap pakai ihram. Sampai di Bir Ali jatuh niat. Ini Bir Ali mikat orang Madinah. Tak, kita tompang lah. Dah kita lalu Madinah. Kemudian daripada situ, barulah kita pun berangkat ke Mekah. Nampak? Kalau sekiranya kita datang daripada Singapura. Kita nak pergi ke Jeddah dulu. Kita fly daripada Jeddah, daripada Mekah. Dari Singapura. Sampailah ke Jeddah, kita nak pergi ke Mekah. Nah, dah last minute ni, nak pergi ke Mekah ni. Habis kita lalu Karnul Manazil dan flight kita. Kira-kira setengah jam sebelum sampai Jeddah, kita pun jatuh niat. Kita pun dah jatuh niat dalam kapal terbang. Kita sampai Jeddah dan kita pun terus pergi ke Mekah. Jadi kita melalui Karnul Manazil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak pergi Mekah ni, nak pergi buat umrah ke atau haji, kita kena tanya package kita. Ini pergi Mekah dulu ke pergi Madinah dulu?
Sebab kalau pergi Mekah dulu, kita kena bawa ihram dalam tangan kita. Kenapa Ustaz? Sebab nak jatuh niat atas kapal terbang. Sebab kita nanti akan lalu mikat. Nanti dalam kapal terbang, kapten akan buat announcement. Para penumpang, lagi sebentar kita akan melalui mikat. Kepada mereka yang nak buat umrah atau haji, harap bersiap sedia dengan ihram. Dia bagi tahu tuan-tuan. Jadi kita pun siap lah. Kita buka beg, pakai ihram kita. Kemudian tu, para penumpang, sekarang kita melalui mikat. Kita berjatuh niat. Macam tu. Itu kalau nak pergi ke Mekah dulu. Kalau lah package tu kata, kita pergi Madinah dulu. Biasanya kalau package umrah kami, kita pergi Madinah dulu. Cuma ada satu dua tu kadang-kadang kita pergi Mekah dulu. Tak banyak lah. Yang pergi Mekah dulu tu jarang sikit. Yang pergi Madinah tu selalu. Jadi kalau pergi Madinah dulu, no problem. Simpankan ihram dalam beg besar. Nanti bila kita dah sampai Madinah, nak keluar pada Madinah, barulah kita pakai ihram untuk kita jatuh niat di mikat Bir Ali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, alhamdulillah Nabi kita dah susunkan semua caranya. Jadi cuma kita mengikutinya sahaja. Tak ada problem, tak ada masalah, alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu mikat orang yang datang dari luar Mekah. Kalau orang yang sudah ada dalam Mekah, jadi itu tadi kita kata mikat haji dan umrah bagi penduduk yang berada di luar Mekah. Kalau salah sekira penduduk yang sudah ada dalam Mekah, macam kita dah datang umrah, kita first day dah sampai umrah, kita pun dah sampai Mekah, dah buat tawaf sa'i semua, kemudian Ustaz, saya besok nak buat umrah lagi lah untuk almarhum bapa saya, untuk almarhumah ibu saya. Macam mana ya? Ini kita dah duduk dalam Mekah, kita nak buat umrah lagi pula. Kat mana nak jatuh niat? Ataupun kita yang datang buat haji tamatuk. Haji tamatuk buat umrah dulu ke buat haji dulu? Umrah dulu. Dia pun dah buat umrah, dah sampai Mekah, dah buat umrah, dah settle. Besok nak pergi wukuf Arafah. Kat mana nak jatuh niat niat haji ni? Aku nak pergi wukuf Arafah dah besok. Jadi itulah yang keduanya, ialah mikat haji dan umrah bagi penduduk Mekah dan orang yang luar yang berada di Mekah. Orang luar tu macam kita lah, orang Singapura. Kita ada kat Mekah. Orang Mekah atau orang yang luar yang ada kat Mekah, mikat kalau dia nak buat haji, penduduk Mekah dan orang luar yang berada di Mekah ialah depan pintu rumah mereka di Mekah. Senangnya. Jadi apabila dia nak keluar pada rumah dia, dia pun niatlah, aku niat haji. Depan pintu rumah je. Yes, depan pintu rumah dia. Nah, kemudian dia pun naik bas, pergilah ke Arafah. Nampak tuan-tuan? Jadi dia jatuh niat haji depan pintu rumah. Tapi kena siap dulu lah, ihram dululah. Dia pakai kain ihram, dia sembahyang sunat ihram 2 rakaat, kemudian tunggu depan pintu, kemudian dia pun niat, aku niat haji dan berihramku dengannya kerana Allah. Bismillah, dia pun keluar. Alhamdulillah. Senanglah kalau nak buat haji macam tu. Aku nak buat haji tamatuk lah. Boleh, tak ada apa-apa. Kalau dia nak buat umrah pula, dia sudah ada kat Mekah, nak buat umrah, besok nak buat umrah, besok nak buat umrah. Baguslah, itu pun ibadat juga. Dia nak hadiah pada almarhum maknya, bapaknya, suami dia, kawan dia yang meninggal. Jadi dia boleh buatkan umrah untuk mereka. Mikat umrah tu kat mana Ustaz? Kita kat dalam Mekah dia ni. Mikat umrah ialah di kawasan tanah halal yang ada di sekeliling Mekah. Itulah tuan-tuan. Macam mana Ustaz? Kita nak pergi tanah halal. Tanah halal ni bukan susah. Keliling Mekah semua tanah halal. Mekah ni tanah haram ya. Luar daripada Mekah semua ni tanah halal. Cuma yang tanah halal tu yang menjadi kebiasaan orang, dia pergi Tanaim. Sebab Tanaim tu tempat Siti Aisyah jatuh niat. Maka dibangunkanlah masjid dan dinamakan Masjid Sayyidatina Aisyah. Ini Tanaim, Masjid Tanaim. Nama Masjid Siti Aisyah. Jadi orang datang sini jatuh niat di sini. Ada juga orang yang pergi ke Ji'rana. Ji'rana tu di tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jatuh niat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu pada tahun 8 Hijrah, Nabi conquer kota Mekah, mengambil kuasa kota Mekah. Kemudian pada bulan Syawal Nabi pergi ke Taif, perang di sana pula. Balik pada Taif, Nabi berhenti Ji'rana. Dalam berhenti itu Nabi pun jatuh niat
dan kemudian terus pergi ke Mekah. Jadi sekarang sudah ada pula masjid Ji'ranah. Boleh baca 3 cara. Ja'ranah, Ju'ranah, Ji'ranah. Nampak tuan-tuan ya? Ini masjid Ji'ranah. Dan ada juga orang yang jatuhkan niat umrahnya di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni tempatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila datang daripada Madinah tahun 6 Hijrah dengan 3,000 para sahabat semua dah ihram niat umrah, sampai sini Nabi stop. Nabi tak terus ke Mekah. Kenapa? Nak ambil visa. Nak ambil visa Ustaz. Zaman dulu pun ada visa juga tuan-tuan. Cuma dia visa tu tak ada cop pasport lah. Pasal pasport tak ada. Tapi visa tu makna izin masuk. Izin masuk tu, Nabi pun hantar sahabat Nabi, bahkan menantu Nabi SAW, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, pergi minta izin dengan ketua-ketua Mekah. Kita orang Islam datang nak buat umrah, tak ada nak perang, tak ada. Jadi Sayyidina Uthman pergilah, sampai 3 hari tak balik-balik. Dengar pula berita angin kata Sayyidina Uthman sudah dikena bunuh. Jadi Nabi dengan sahabat-sahabat pun mengambil baiat. Apa tu baiat? Mengambil sumpah setia. Semua sahabat-sahabat salam dengan Nabi, sumpah setia. Kalau betul Sayyidina Uthman mati dibunuh, kami isytiharkan perang dengan orang Mekah. Macam tu. Tapi Alhamdulillah, lepas 3 hari tu, Sayyidina Uthman pun datang. Tak mati dia. Dia pun datang dengan 3-4 orang ketua-ketua Mekah dan kemudian buat perjanjian dengan Nabi SAW. Muhammad, tahun ini kau tak boleh buat umrah. Kau kena balik. Dan tahun depan kau boleh datang buat umrah. Nabi pun kata, okey, tak apa, kita terima. Nampak tuan-tuan? Nabi tak marah. Padahal Nabi itu Rasul, pesuruh Allah. Tapi tak apa, Nabi terima. Itu syarat dia. Okey, sahabat-sahabat, kita batalkan umrah kita. Jadi sahabat-sahabat semua termenung. Nak batal, kita dah datang jauh-jauh ni daripada Madinah, 7 hari 7 malam dah kita ni penat-penat dalam ihram labbaik Allahumma labbaik, nak batal kan? Semua sahabat diam, tak buat apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk dalam kemahnya, isterinya bernama Ummu Salamah. Nabi pun komplain, apalah sahabat-sahabat ni, aku suruh mereka batalkan, semua diam, tak buat apa-apa. Ummu Salamah kata, mereka tak tahu. Mereka tunggu engkau buat dulu. Sebab benda ni benda baru. Umrah ni benda baru. Tak tahu apa nak batalkan. Macam mana nak batalkan. Nabi pun kata, ya tak, ya juga. Pandai Ummu Salamah tuan-tuan. Pintar orang perempuan tu. Jadi Nabi pun keluar. Nabi panggil satu orang, bawa 1 ekor kambing. Nabi pun sembelih 1 ekor kambing. Bayar dam lah tu. Bayar denda. Nah, kemudian panggil satu tukang cukur rambut Nabi. Sahabat tengok, ini cara batalkan umrah. Jadi semua orang batalkan umrah. Sembelih kambing, cukur rambut. Alhamdulillah lah. Jadi Nabi tak marah. Nabi terima. Sebab tak dapat visa. Orang Singapura pun nak siap-siap nak pergi umrah. Bulan apa? Bulan Mac Ustaz. Bila tu bulan Mac? Hari ini dah 1 Mac. Kita dah siap tau. Dah ambil cuti dah. Tiba-tiba Saudi kata tak boleh masuk. Apa ni? Kita nak buat ibadat tak boleh? Kau jangan marah. Nabi dah sampai depan pintu Mekah dah. Nabi boleh terima, Nabi boleh balik, boleh batalkan. Engkau belum lagi naik kapal terbang pun. Belum pakai ihram pun. Janganlah marah, brother. Steady lah. Sabar. Maaf tuan-tuan ya. Ini sejarah tuan-tuan. Nabi terima, Nabi akur. Sebab itu pemerintah pada zaman itu, orang-orang kafir, orang Quraisy, Nabi terima. Nampak tuan-tuan? Yang sekarang ini pemerintah orang Islam. Dia pun buat itu kerana ada sebab penyakitnya dibimbangkan. Bukan pasal suka-suka dia nak tahan kita tak boleh buat umrah. Sabarlah. Maaf tuan-tuan ya. Okeylah kita terimalah Ustaz. Apa nak takdir Allah, kita reda. Itulah cara dia. Jadi Nabi SAW pun di tempat Hudaibiyah itulah. Nabi pun batalkanlah ihram dia. Itulah sekarang dibangunkan masjid. Namanya Masjid Hudaibiyah. Jadi ada orang jatuhkan niat di sana. Dan juga ada orang nak jatuhkan niat di Arafah pun boleh. Arafah Ustaz? Arafah ni tanah apa ni? Tanah halal. Tanah halal tuan-tuan ya. Kalau kita tengok peta ni, Arafah ni luar daripada kawasan tanah haram. Jadi bila kita pergi ke ziarah ke Arafah, para jemaah-jemaah nak jatuh niat umrah, boleh jatuhkan niat umrah di Arafah. Inilah tempat-tempat yang biasa
orang jatuhkan niat. Tapi tak syarat kat situ. Syaratnya di luar daripada tanah haram. Iaitu semua tempat tanah halal boleh dijatuhkan niat. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Mikat untuk orang yang dalam Mekah, yang sudah ada di Mekah, untuk nak jatuh niat umrah, kena keluar pergi tanah halal. Dia tak boleh jatuh niat depan pintu rumah dia, tak boleh. Melainkan kalau orang nak buat haji, depan pintu rumah dia saja, dia boleh jatuhkan niat. Habis Ustaz, kalau sekiranya kita ni lupa nak jatuhkan niat, kita sudah dihukum apa Ustaz? Kalau kita dah langgar mikat, orang yang tak jatuh niat di mikat, hukumnya orang yang melanggar mikat. Orang yang melanggar mikat ini, maka hukumnya ni tuan-tuan, kalaulah dia sengaja, berdosalah dia. Tapi kalau tak sengaja, maka taklah berdosa. Tapi yelah, kalau orang yang langgar mikat ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, kadang-kadang biasanya semua tak sengajalah, ya. Tak sengaja tu sebab dia dalam kapal terbang, ya. Apabila kapal terbang dia nak dekat sampai mikat, kapten pun kata, para penumpang, sebentar lagi kita akan melalui mikat. Mereka yang nak buat umrah atau haji harap bersiap sedia. Apa jadi dengan penumpang ni? Perempuan ni tengah tidur. Dia tak dengar tu announcement tu. Kenapa dia tidur? Penatlah Ustaz, semalam saudara mara datang sepanjang-panjang malam. Yelah, orang nak pergi haji kan, ya. Semua saudara mara datang nak ucapkan selamat jalan, maaf zahir batin lah, macam-macam lah, yang menangis-nangis lah. Jadi di situ, bila kita dah tak dapat rehat pada malam hari, naik-naik saja kapal terbang, terus pingsan, tak sedar. Bila dia sedar? Bila kapten kata, para penumpang, pasang tali keledar, kita akan mendarat di lapangan terbang Jeddah, King Abdul Aziz. Dah nak sampai, aku belum niat lagi. Alamak, macam mana? Suruh kapten pusing-pusing. Mana, kau ingat ni kereta lembu ke? Nak pusing-pusing? Tak ada. Nak mendarat dah ni. Habis macam Ustaz, saya ni tak jatuh niat di mikat. Jadi ini namanya orang yang langgar mikat. Jadi orang yang langgar mikat ni, dia sudah melanggar satu wajib daripada wajib haji. Kan kita dah sebut tadi, wajib haji yang pertama jatuh niat di mikat. Jadi sudah langgar. Apabila sudah langgar lampu merah, dia sudah nampak lampu merah tapi tak perasan, speed dia terlalu laju. Nak stop tak boleh brake. Dia terus langgar lampu merah. Apa kena hukum? Kena saman. Bayar dam 1 ekor kambing dan haji dia sah. Umrah dia sah. Alhamdulillah. Ini satu keringanan Allah Ta'ala lah. Tapi jangan sengaja lah. Kalau dah sengaja berdosa. Tak payahlah aku nak jatuh ni atas kapal terbang. Apa susah-susah. Aku nak pakai baju biasa je. Nanti nak sampai Mekah baru aku tukar. Berdosa engkau. Kau sengaja langgar. Kalau dia sengaja langgar dengan tak ada sebab-sebab uzur, maka hukum haji dia bukan haji mabrur. Haji bertabur. Habis bertabur, tak gunalah kau buat haji. Allah pun tak terima haji kau. Maaf tuan-tuan ya, ini kita cakap ni bukan cakap main-main, betul-betul. Ya, sebab Allah Ta'ala ni, dia nak tengok kita punya keikhlasan, tawaduk, nak terima ke tidak hukum Allah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk orang yang melanggar jatuh niat ataupun mikat. Nah, sekarang kita nak jatuh niat haji. Ustaz ni, nak dekat sampai mikat ni, kita nak jatuh niat haji. Macam mana nak jatuh niat haji? Jadi niat haji ni tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita kena siap-siap dulu. Haji yang mana satu kau nak buat? Kita kena buat preparation sebelum kita berangkat. Kita bincang dengan isteri kita, bincang dengan suami kita. Bang, kita nak buat haji apa? Ustaz dah cakap ada 3 pilihan tu. Haji ifrat, haji tamatuk, haji kiran. Bang, kita ni banyak problem. Tak apa, aku sehat, aku nak buat yang afdal, yang Nabi buat. Okey, dia buat haji ifrat. Isteri kata tak boleh lah bang, saya ni rambut selalu gugur-gugur ni. Okey, saya buat haji tamatuk. Jadi berbeza. Boleh ke Ustaz? Ni suami buat ifrat, isteri buat tamatuk. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan syarat pergi suami isteri mesti semua sama. Jadi kalau yang nak buat haji ifrat, dia pun jatuh niat haji dulu. Jadi dia pun niat dalam kapal terbang tu, nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku niat haji dan berihramku dengannya kerana Allah. Jadi sini kalau sekiranya nak melafazkan bahasa Arab ni, dia tak bawa buku lah. Alamak, buku saya tertinggal dalam beg besar lah. Habis nak baca saya tak tahulah. Saya tak hafal lagi.
Tak hafal lagi, kau baca bahasa Melayu sajalah. Baca bahasa Melayu tu senang-senang aja. Sahaja aku niat haji dan berihramku dengannya kerana Allah. Macam mana? Sahaja aku berihram. Macam mana tu? Alah, kalau susah sangat macam tu pun susah, kau niat je lah. Aku niat haji. Sudah. Itu yang paling ringkas sekali. Kau nak buat apa? Buat haji. Aku niat haji. Itu yang paling ringkas. Sebab niat tu yang dalam hati, ya, yang kita lafazkan kat lidah ni adalah sunat, ya. Itu kalau sekiranya kita nak buat haji ifrad. Sebab tu saya katakan tadi, jangan kita dalam kapal terbang baru terfikir-fikir, nak buat haji apa? Ustaz nak pimpin ni, nak niat haji apa ni? Alamak, macam mana bang? Bang nak buat haji apa? Nanti dah tersilap pula niat dia. Jadi sekarang kita nak pergi haji ni, kita dah siap standby. Aku nak buat haji ifrad. Isteri pun siap standby. Aku nak buat haji tamatuk. Okey, silakan. Jadi orang yang nak buat haji tamatuk, dia jatuh niat dalam kapal terbang tu, nak jatuh niat umrah ke niat haji? Nak jatuh niat umrah ke niat haji? Umrah. Sebab haji tamatuk dia buat umrah dulu. Itulah dia pun niat umrah dulu. Dia pun niat nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku niat umrah dan berharamku dengannya kerana Allah. Jangan dia niat aku niat haji tamatuk. Tak payah. Itu bukan nama haji, niat. Itu nama jenis haji. Kalau dia niat aku niat haji tamatuk, dah jadi niat haji. Sebab tu haji. Kau dah niat haji. Habis ustaz, saya ni buat haji tamatuk. Betul. Itu nama. Tapi yang kau niat tu, aku niat umrah. Sebab haji tamatuk tu apa benda? Iaitu buat umrah dulu. Lepas umrah baru haji. Bukan kau jatuh niat, aku niat haji tamatuk. Itu dah jadi haji dah tu. Maaf tuan-tuan ya. Kita kena ada tahu apa dia punya perbezaannya. Lepas kita dah buat umrah, dah selesai, kemudian besok nak pergi Arafah, kita pun pakailah ihram, depan pintu rumah kita pun jatuh niat, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, sahaja aku niat haji dan berharamku dengannya kerana Allah. Macam itulah. Kemudian kita pun pergilah Arafah, alhamdulillah. Kalau ada orang nak buat haji kiran, dia jatuh niat haji dulu ke umrah dulu? Macam mana? Orang nak buat haji kiran, jatuh niat haji dulu ke umrah dulu? Sama-sama. Dia jatuh niat sama-sama. Itu nama haji kiran. Dia pun niat nawaitul hajja wal umrata wa haramtu bihima lillahi ta'ala. Sahaja aku niat haji dan umrah dan berihramku dengan keduanya kerana Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau orang yang nak buat haji kiran, sekaligus dia niat haji dan umrah dan berihram dengan keduanya kerana Allah. Jadi begitulah. Ustaz, saya ni bukan nak pergi haji Ustaz. Ni saya datang kursus ni sebab saya nak pergi umrah. Okey, kalau orang nak pergi umrah, jatuh niat umrah je lah. Apa jatuh niat umrah dia? Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Itulah yang kita dah sebut tadi. Kalau susah sangat nak baca tak nampak ya, buku pun tak bawa, jatuhlah niat dalam hati dia dalam bahasa Melayu. Kalau panjang sangat pun susah, ambil yang pendek saja. Sahaja aku niat umrah. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk kita jatuhkan niat. Jadi dalam kita menjatuhkan niat tadi, kita dah sebut tadi, tak payah kita nak sebutkan nama haji dia. Nama haji ifrad, aku niat haji ifrad, atau aku niat haji tamatuk, atau aku niat haji kiran. Tak payah. Ini bukan untuk kita sebut dalam niat. Ini hanyalah sebagai memberitahu jenis-jenis haji. Dia punya perbezaannya saja. Itu tuan-tuan dan puan-puan dia. Dan apabila kita nak jatuhkan niat ni, sunat kita jatuhkan niat tu selepas pada salat, semasa dalam pesawat, ataupun sunat kita jatuhkan niat tu setelah kita menaiki kenderaan. Menaiki kenderaan. Jadi kalau kita jatuhkan niat di Bir Ali, di tempat Nabi jatuhkan niat, keluar pada Madinah. Kita pun datang daripada Madinah, kita pun stop ke Bir Ali, sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian naik bas, naik kenderaan tu, kita pun jatuhkan niat, aku niat umrah umpamanya. Sebab Nabi kita SAW, lepas sembahyang sunat 2 rakaat di Bir Ali tu, Nabi naik atas untanya. Atas unta baru Nabi kata, Nabi jatuhkan niat umrahnya. Macam itulah tuan-tuan ya. Ataupun hajinya.
Jadi dalam masalah melafazkan niat, nawaitul hajjah, nawaitul umrah, itu adalah merupakan afdal dalam mazhab Syafi'i. Kalau susah sangat, tak ingat, tak hafal, tak apalah ya, ditinggalkan tak menjadi salah. Tapi kalau kita boleh ingat, kita bacakan dia, itu adalah afdal ya. Kalau nak niatkan tu, kita tak tahulah nak panjang-panjang, kita ambil yang pendek saja, aku niat haji ataupun aku niat umrah. Sudah cukuplah tu ya. Yang pendek-pendek pun sudah sah. Baiklah, sekarang timbul persoalan masalah niat ihram wanita yang dalam haid. Ini masalah juga ni. Jadi wanita dalam haid, ustaz saya dalam uzur ustaz. Macam mana saya nak jatuhkan niat ini? Boleh ke saya nak jatuhkan niat dalam uzur? Kalau dia nak pergi haji, apabila seorang wanita dalam haid atau nifas akan berihram, umpama bila dia pergi ke Mekah buat umrah atau haji, baik dari tanah air atau dari Madinah, maka hendaklah lakukan seperti mana orang-orang nak jatuhkan niat. Dia kena mandi sunat, dia pakai baju tutup aurat, dan dia pun jatuhkan niat. Sama juga macam orang yang tidak uzur. Tapi dia tak boleh tawaf. Itu saja yang tak boleh ya. Yang lain pada tawaf boleh dilakukannya. Dia boleh pergi ke Arafah, boleh pergi Muzdalifah, semua yang boleh. Apabila nanti dia kalau dah suci, dah bersih, kalau suci dia tu sebelum pergi wukuf Arafah, maka kalau ada kesempatan, dia buatlah tawaf kudum dan sa'i haji. Ini tawaf kudum tu apa benda? Itu tawaf selamat datang ya. Kalaulah dia bersuci sesudah wukuf Arafah, tak perlulah dia qada tawaf kudum dia. Hanya dia kerjakan tawaf dan sa'i haji. Itulah kalau sekiranya perempuan tu suci setelah wukuf Arafah ya. Itu kalau sekiranya dia membuat ibadat haji. Seperti mana Nabi SAW berpesan pada Siti Aisyah dalam masa nak pergi haji di Bir Ali. Siti Aisyah mengadu pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya datang uzur ya Rasulullah. Ini pun ada hikmahnya. Kalau Siti Aisyah tak datang uzur, maka tak adalah hukum timbul. Jadi dengan adanya dia datang uzur, adalah dapat hukum baru daripada Nabi. Nabi pun beritahu, isna'i ma yasna'ul hajj, ghaira alla tatufi bil bait, hatta taghtasali. Buatlah segala yang dilakukan oleh orang haji, kecuali jangan kau tawaf di Baitullah sehingga kau mandi bersih. Itulah hukum dia. Jadi maknanya orang perempuan dalam uzur, no problem. Ada orang tanya, ustaz, saya nak pergi haji ni, tapi saya tengok hari wukuf saya tu dalam saya uzur. Tak ada apa, boleh. Orang perempuan uzur pun boleh buat haji ya. Jadi itu kalau sekiranya nak buat hajinya tu, iaitu dalam uzur. Kalau dia nak buat umrah macam mana ustaz? Dia nak buat umrah ni, nak pergi umrah ni dalam ibadat umrah. Jadi kalau perempuan yang dalam uzur, dia nak pergi umrah. Dia tengok kepada dia punya timetable dia. Kalaulah sekiranya timetable dia, biasa dia uzur tu 7 hari, 8 hari. Biasalah tu orang perempuan macam tu. Tapi dia baru sampai Madinah, hari nak pergi ke Mekah, datang uzur. Ya Allah, aku ini uzurnya sampai 7-8 hari. Aku punya package ni duduk Mekah ni cuma 5 hari. Sempat tak nak tawaf? Tak sempat lah. Macam mana nak tawaf, aku dalam uzur lagi. Jadi kalau macam tu, langsung dia tak jatuhkan niat. Kenapa? Sebab aku memang tak boleh buat umrah dah. Aku dalam uzur. Tapi kalau dia ada harapan, mungkin aku tengah-tengah tu, dia stop. Tak mustahil juga. Ya. Ataupun mungkin dia dah uzur dah. Dah 5 hari dah uzur. Jadi hari nak pergi Mekah tu, tinggal lagi 2 hari lagi dia uzur. Aku sempat buat tawaf ni. Aku duduk Mekah cuma 5 hari. 2 hari uzur, lepas tu dah bersih dah. Jadi nak buat apa? Jatuh niat umrah. Jadi para jemaah khusus kaum ibu, dia nak pergi umrah ni, dia check dia punya timetable dia. Bilakah dia punya uzur dia? Kena tak masa dia nak jatuh niat dan masa berada kat Mekah? Ustaz, kita orang perempuan ni, kita nak makan obat tu boleh ke? Ada orang kata tak boleh. Dalam masalah memakan obat itu untuk menahan uzur,
dalam pendapat alim-alim ulama berbeza-beza. Tapi yang muktamad harus makan ubat itu andai kata kalau tidak membawa kesan sampingan. Kesan sampingan itu apa? Membawa sampai penyakit tumpah darah, sampai mudarat, itu janganlah. Tapi kalau tidak, maka dia haruskan. Tapi kena konsult lah, kena jumpalah doktor untuk dapatkan nasihatnya. Itulah dia tuan-tuan. Dan bagi kita ibu bapa yang pergi ke haji, haji tak adalah, pergi ke umrah, yang bawa anak-anak kecil. Macam mana ustaz ni, budak-budak kecil kita bawa ni? Ini cuti sekolah nak bawa. Budak-budak zaman sekarang untung tuan-tuan ya. Kecil-kecil dah bawa, alhamdulillah. Allah murahkan rezeki mak bapak dia ya. Zaman dulu kita lah ya, datuk nenek kita, termasuk kita juga orang tua-tua ya, nak pergi haji ni tunggu bila? Tunggu bila dah kumpul duit, dah umur pun dah tua, baru dapat pergi haji. Susah zaman dulu datuk nenek kita ya. Sekarang ni budak-budak untung bertuah. Habis macam mana nak jatuh niat budak-budak kecil tu? Itulah dia tuan-tuan, tajuk kita niat anak kecil. Jadi kita berhentilah pada muka surat 118, niat anak kecil, untuk kita sambung kembali insya-Allah dalam kursus kita yang akan datang. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Jadi alhamdulillah kursus kita pada hari ini kita sudah cover perkara yang bersangkut dengan rukun dan wajib haji dan umrah, dan kita juga telah sambung membicarakan tentang miqat, di mana jatuh niat, yang merupakan sebagai wajib haji dan wajib umrah yang pertama, iaitu miqat.